Assalamualaikum and good morning to everyone. Selamat pagi kepada semua. Saya Muhammad Najib Nazuddin bin Abdul Nasir, penolong pegawai perubatan U29 Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Buloh. Hari ini saya akan berkongsi serba sedikit tentang transporting COVID patient dan saya akan fokus di dalam job description about Yankee team. Okay, apa itu Yankee team? Yankee team ini adalah sebuah pasukan yang ditubuhkan pada 1 April 2020 yang diberi call sign oleh Dr. Sarah sendiri, yang bertanggungjawab atas memudahkan ataupun melancarkan setiap gerakan pemindahan masuk dan keluar daripada hospital ataupun daripada destinasi lain ke hospital. Yankee team ni diwakili oleh penolong pegawai perubatan U32 dan penolong pegawai perubatan U29 dan diselia kawal oleh pakar kecemasan in charge. Dan seperti mana hospital pihak tuan-tuan dan puan-puan, setiap proses pemindahan mestilah mengikuti polisi ataupun dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik. Seterusnya kita beralih kepada objektif di dalam Yankee. Yang pertama adalah untuk memastikan pergerakan keluar dan masuk ke destinasi pesakit dengan selamat dan lancar lah. So di sini Yankee mengamalkan prinsip fundamental transport iaitu equipment, people and decision lah. Di dalam equipment ia berdasarkan apakah kenderaan yang kita gunakan iaitu ambulan, van ataupun bas. Bagi people adalah tenaga kerja, di mana kita ingin memastikan kita ada tenaga kerja yang cekap lah, seperti driver, Yankee team sendiri yang diwakili oleh penolong perubatan dan ada agensi iaitu polis Diraja Malaysia lah, kuat sama bekerjasama. Dan untuk decision pula, routing, timing and quantities. Routing kita perlu pilih jalan yang tidak ada heavy traffic. Dan for timing kita nak tahu jangka masa bergerak, jangka masa tiba dan jangka masa kita pulang ke base for documentation. Dan quantities, berapa ramai pesakit yang kita akan bawa balik ataupun kita bawa keluar pindah ke destinasi yang seterusnya lah. Okay. Yang keduanya adalah untuk memastikan proses pemindahan mengikut polisi dan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti memakai PPE, iaitu seperti tie bag ataupun blue gown dan N95. Dan seterusnya kita perlu mengamalkan jarak sosial yang selamat dan memastikan pesakit memakai face mask ataupun surgical mask dan menggunakan hand sanitizer dengan kerap lah. Untuk transportation pula, kita akan melakukan proses dekontaminasi di fasiliti kami lah di Sungai Buloh, iaitu di POI Center. Okay, baik. Yang ketiga adalah perform the patient transfer process according to prior reassessment of patient status. Dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah objektif kita bila kita transport pesakit, kita kena tahu apa status pesakit tersebut. Is it COVID-19 positif, negatif ataupun under investigation lah. Di sini biasanya doktor yang keluarkan lah apa dia punya result. Antaranya doktor di lapangan lah. Contohnya kalau di ILIM, di PKD yang ditugaskan di tempat tersebut, so maka dia akan keluarkan name list bagi result positif, POI ataupun negatif. Dan perbincangan referral pesakit akan berlaku di antara ID Dr. PKD dan EP. Dan kita akan koordinat dengan kita punya BMU untuk menyediakan ward dan katil untuk pesakit.
Dan seterusnya, untuk memastikan sepanjang proses pemindahan ada jalinan kerjasama yang baik di antara agensi-agensi yang lain lah, seperti Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan sebagainya. Okey. Okey, ini adalah carta organisasi bagi Yankee. Kami disupervise by Dr. Sarah Sheikh Abdul Karim dan diselia oleh dua pegawai U32 Penolong Keperawatan U32, Tuan Hazimi Aziz dan Tuan Fairul Azizan, dan saya sendiri sebagai penolong keperawatan U29 Azmi Nazuddin. Okay, baik, seterusnya saya akan berkongsi berkenaan dengan flowchart yang kami buat di Hospital Sungai Buloh mengenai pemindahan keluar dan masuk. So, pertama kali saya nak berkongsi yang di Sungai Buloh kita ada 3 fasiliti, iaitu main block, Pusat Kawalan Negara iaitu PKKM, dan LKKM lah, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. So, bagi kategori Cat 1 dan Cat 2 yang stable, dia akan diadmit di salah satu fasiliti lah, antaranya Pusat Kawalan Negara ataupun Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. So, bagi kategori 3, 4 dan 5, pesakit yang tidak stable dan memerlukan monitoring by doktor, dia akan diadmit to our main block. So, macam biasa, infection disease on call akan terima referral daripada PKD ataupun hospital yang lain, swasta ataupun sebagainya, dan dia akan maklum kepada our emergency physician yang on call lah, and then emergency physician akan maklum kepada kami, Yankee officer, dan seterusnya kami akan liaise dengan our Medical Emergency Coordinating Center lah, MECC. So, jika berlaku transportation serentak seramai seorang ataupun 2 orang, MACC akan maklum bilik gerakan JKNS ataupun PKD untuk aktifkan Rapid Assessment Team ataupun Rapid Assessment Team RRT ataupun RAT untuk transport pesakit terus ke our main block dan sebagainya. Tetapi jika pesakit tersebut melebihi daripada 5 untuk gerakan serentak, MACC akan maklum kepada Yankee officer, dan Yankee officer akan liaise dengan transportation Yankee team dan escort team lah, Bukit Aman. Dan selepas selesai, kami akan maklum kepada MCC untuk jangka masa bergerak lah, jangka masa tiba dan jangka masa bergerak balik ke main block lah. Dan pada masa yang sama, MCC akan koordinat dengan BMU untuk maklumkan kepada BMU untuk menyediakan pesakit ataupun ward untuk terima kepada pesakit baru lah. Dan usually saya bagi contoh, biasanya jika kami mengambil pesakit daripada KLIA dan bawa balik kepada main block, biasanya kita akan mengambil jangka masa 1 to 2 hours lah. Dan pada masa yang sama kat situ, BMU akan sempat untuk menyediakan katil dan dia akan liaise bersama our MACC. So, ni adalah flowchart transport out to the quarantine center. So, sama juga kami akan terima arahan daripada kami punya emergency physician. And then emergency physician akan maklum kepada Yankee officer, dan Yankee officer akan liaise dengan BMU lah ataupun bilik operasi lah. Di sini bilik operasi akan bertanggungjawab berkenaan dengan documentation, borang-borang discharge untuk keluarkan pesakit lah. Right? Dan bila selesai, dia akan maklum kepada Yankee officer, dan Yankee officer akan mencari transportation Yankee team dan escort team lah, baik PDRM. And then quarantine center yang saya maksudkan adalah seperti hotel, ILIM, ILCAP, IPM ataupun SPRM lah. Ini adalah quarantine center area Lembah Kelang. Okey, baik, ini adalah flowchart transport out to Malaysia Agro Exposition Park Sedang, iaitu MAEPS. Dia sama seperti yang di quarantine center, cuma perubahan dia adalah di Jabatan Imigresen Malaysia, sebab kita bekerjasama dengan pihak Imigresen Malaysia, disebabkan ini adalah isu
secret cluster party yang memerlukan pegawai-pegawai immigration untuk escort di dalam transportation kita sehingga selesai ke Maep. Kat sini gambar-gambar sepanjang aktiviti-aktiviti pemindahan masuk dan keluar ke main block ataupun keluar ke destinasi yang seterusnya lah. Okay, di sini kita dapat lihat, saya minta maaf sebab saya terpaksa blurkan gambar sebab atas sensitive content yang perlu dirahsiakan. Alright. So tak kira pagi ataupun malam, kita masih beraktif giat dalam proses pemindahan pesakit keluar dan masuk ke hospital. Ini berkenaan dengan kerjasama antara KKM dengan GIM, Jabatan Immigration Malaysia. Okay, kat picture ni you guys boleh tengok yang kita on job pada pukul 11.30 malam berkenaan dengan kluster pembinaan, and then myself outering my team with the ambulance until the operation is done lah. So alhamdulillah semua pergerakan semasa proses pemindahan keluar dan masuk berjalan dengan lancar. So kita bergerak kepada risk assessment. Risk assessment adalah sangat penting bila kita nak buat sesuatu operasi ataupun sesuatu pergerakan lah. So bagi kami Yankee team, risk assessment kami adalah kami nak menilai sendiri apakah status pesakit yang kami akan bawa. Is it the patient positive, POI ataupun negatif. So dekat situ kita akan tahu what type of PPE yang kita boleh pakai lah. Is it tie bag ataupun blue gown. And then next is a destination. Destination yang kita perlu tahu adalah the exact location lah. Sebab kita takut nanti bila kita search sampai tempat lain dan dia akan makan masa kita lah. And then communication. Communication ni berkenaan dengan two-way communication antara Yankee team saya kat dalam transportation dengan saya di base. Saya perlu tahu bila masa diorang en route, bila masa diorang sampai, bila masa diorang transport lah. Dan berapa ramai yang diorang transport ke our facility. Then for the next is a shift rotation change. Dekat sini sepanjang tempoh pergerakan Yankee tidak melebihi daripada 2 jam lah. Sebab kita hanya melakukan pemindahan pesakit, bukan mass screening lah. Tapi saya akan cerita sekejap lagi bahagian mass screening. Cuma kat sini jika my team akan play long response, so kita akan limitkan diorang punya rolling time lah. Jika dah melebihi 4 jam, kita akan minta tim baru untuk ganti kepada tim yang lama lah. So supaya tim lama boleh berehat. Okey, baik, ini slide yang menceritakan tentang deployment plan yang sebelum kita melakukan satu operasi. Yang pertama adalah transport mode. Seperti yang saya cakap, kita menggunakan kenderaan apa, ambulans, van ataupun bas. Kalau pesakit 2 orang, kita boleh menggunakan ambulans. Dan kalau pesakit lebih daripada 5 orang, kita boleh menggunakan van ataupun bas mengikut situasi yang kita akan hadapi lah, ataupun kuantiti yang kita akan terima. Seterusnya adalah personal protective equipment, which is our tie bag, beacon and everything. Dan tak lupa juga kita punya hand sanitizer untuk pesakit menggunakan pre and post semasa during transport. Okey, baik, yang ketiga adalah kita perlu menyediakan our escort team yang terdiri daripada Yankee team sendiri, pelawat perubatan, polis diraja Malaysia dan Jabatan Immigration Malaysia. Yang terakhir adalah journey, iaitu route and timing. Untuk route, kita perlu memilih jalan yang tidak heavy traffic, yang lebih dekat dan lebih selamat. Dan timing pula, macam saya cerita tadi, diorang Yankee team sendiri perlu pass over antara at road, at scene, during transportation and at base. So timing is important dalam sesuatu operasi gerakan.
So di dalam sesuatu benda yang kita buat mesti ada cabaran dia. So antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Yankee team adalah staffing, communication and equipment lah. Bagi staffing yang macam saya cakap tadi, kalau diorang my team ada long response, so kita akan tukar time essentials lah. So kita tak nak bagi pesakit, tak nak bagi team kita over limit, overwork. So kita nak bagi dia rehat, kita boleh tukar. Dan nanti bila diorang dah tu, kita boleh tukar balik. Seperti mass screening di pertahanan, dia memakan masa yang sangat lama. So kat situ saya akan standby orang untuk tukar setiap shift lah. Right. Untuk communication, different protocol by different agency lah. Macam biasa kita kena respect boundaries. Dan kalau ada sesuatu yang tak ngam ataupun tidak mematuhi kita punya protokol, kita minta kita punya high level lah, bosses untuk berbincang antara agensi-agensi lah. Dan alhamdulillah communication among team, bila terlalu lama long response, dia akan timbul satu simptom-simptom stres. So dekat situ, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dia sama yang sangat baik daripada tim Sungai Buloh. So for the waiting hours for admitting patient ni, dia terjadi bila mana one of my team sampai, dan MACC coordinate with BMU. The BMU said the bed is not ready. So my team need to wait for about 1 hours lah. So dekat situ kita perbaiki, dan alhamdulillah kita, sebab kita kata timing adalah sangat penting lah. Dan the lastly is equipment. Transport breakdown dengan gun fallback mode. Transport breakdown ni, bas kita pernah rosak dekat Hulu Langat masa kita transport kluster tablik di Batu 23 Sungai Lui. So about 1 hours my backup arrived there to support, and then the breakdown just stay there lah. So we bring our team back and patient to our facility dengan selamat lah. So the gun fallback mode ni bila masa kita masuk di dalam tempat-tempat yang dalam lah, sebab tiada lah kan, kalau telefon sendiri pun no service, lagi kan kita punya gun kan. So dengan caranya diorang kena maklumkan saya, dengan cara penyelesaian ni diorang kena maklumkan kepada saya bila mana pergerakan keluar tu, diorang akan cari saya untuk maklum kita dah start transport, dan diorang bagi ETA berapa minit. So kami dekat sini sebagai Yankee kat sini, kita akan cuba untuk mana yang boleh, kalau boleh kita nakkan readykan bed ataupun ward untuk pesakit. Kita tak nak bagi staff kita terlalu exhausted selepas pemindahan pesakit lah. Itu sahaja daripada saya yang saya dapat kongsikan daripada kami tim Sungai Buloh. Dan jika ada pendapat ataupun tambahbaikan untuk saya, boleh reply kat komen ataupun boleh direct to Dr. Sarah. Okay, thank you so much. Assalamualaikum.